wabarakatuh. Kita mulakan sesi pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu pada pagi ini. Terima kasih pada semua 68 peserta yang join pada pagi ini. Pertama sekali saya nak mohon maaf atas kelewatan saya selama 25 minit kerana tadi saya jangkakan 9 suku dah boleh tiba di rumah. Tapi tuan-puan sekalian ada sedikit, saya luar jangkaan lah pada hari ini. Sebab hari ini dimaklumkan kita mula sekolah, bukan kita lah, anak-anak kita yang sekolah rendah mula sekolah pada hari ini. Jadi jalan yang saya biasa lalu ni nak hantar anak saya ke pengasuh pagi tadi, biasa kalau sekolah pun tak sejam tu. Tetapi kali ni tuan-puan sekalian nak kata jam tu sangat-sangat dahsyat sebab saya terlupa hari ni ada pelajar darjah 1 juga yang masuk. Bila darjah 1 masuk tuan-puan sekalian, nak katanya parent-parent tak terus hantar anak, dia akan stay kat situ dulu nak tunggu anak dia macam mana keadaan. Dia nak kata tuan-puan sekalian tu yang menyebabkan jam teruk pada pagi tadi, jalan 2 lane jadi 1 lane. Jadi sebab itulah jam teruk yang menyebabkan saya lambat sampai. Tapi tuan-puan sekalian, saya mohon maaf juga walaupun bukan atas kesilapan saya sebenarnya. Tapi nak katanya saya mohon maaf atas kelewatan. Dan terima kasih pada semua yang sudi menunggu selama 11 berapa minit tadi. Lebih kurang dalam 25 minit tadi saya kelewatan. Baik tuan-puan sekalian, tanpa buang masa, kita akan sambung. Kenapa? Kita akan sambung perbincangan kita pada ayat yang ke-16. Okay, ayat yang ke-16. Suara jelas tuan-puan sekalian semua? Suara jelas Okey, baik. Hari ini kita akan sambung pada ayat ke-16 tuan-puan sekalian setelah kita membincangkan ayat ke-15 pada kuliah yang lalu, which means satu ayat je kita sempat bincang pada bulan lepas, iaitu ayat yang ke-15. Kalau kita masih ingat lagi tuan-puan sekalian, saya berbincang mengenai bagaimana sepatutnya kita ini menunjukkan kesyukuran kepada Allah dengan setelah Allah memberikan kita terlalu banyak nikmat. Sebab Allah menjadikan bumi ini kepada kita zalulan. Kan, zalulan. Mana zalulan? Ingat lagi tak zalul ni? Zalulan ni maksudnya adalah mudah untuk semua orang. Kalau yasir ataupun yusra, itu adalah mudah untuk setengah pihak saja. Mungkin saya yang rasa mudah, tuan-puan sekalian tidak rasa benda itu mudah. Ada orang yang dirasa benda itu susah, tapi ada orang rasa benda itu tak susah. Kan? Dia nak katanya kalau itu yusran, dia mungkin mudah tu dia berbeza-beza. Tapi kalau zalulan, dia mudah untuk semua orang. Maksudnya untuk budak kecil pun mudah, untuk budak besar pun mudah, untuk dewasa pun mudah, remaja pun mudah, semua mudah. Itu zalulan. Dan kalau ikutkan tafsiran pada ayat ke-15 ini, apakah yang dikatakan mudah untuk semua itu? Antaranya adalah Allah jadikan bumi ini tidak bergoncang. Okay, Allah tidak jadikan bumi ini bergoncang. Maka mudahlah untuk bayi untuk merangkak. Mudahlah untuk kita ni yang dah besar ni berjalan. Mudahlah untuk kita semua nak buat kerja sebab bumi ni tidak dijadikan oleh Allah bergoncang. Boleh bayang tak tuan-puan sekalian? Kalau Allah macam mana kita nak duduk pun kita tak stable, rumah kita ni stable ke tidak, nak berjalan pun terhoyong-hayang. Maka ini antara nikmat yang telah Allah jadikan. Jadi tuan-puan sekalian, mudah kata ayat ke-15 yang kita bincang baru ni, okey, ada soalan. Surah apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat ke-15. Okey, surah Al-Mulk ayat ke-15. Baik. Mudah katanya ayat ke-15 surah Al-Mulk ini tuan-puan sekalian, dia mohon kepada kebaikan Allah, menjadikan bumi ini mudah untuk semua orang. Okay, idenya adalah kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Baik tuan-puan sekalian, soalan cepu cemas, bukan cepu emas, cepu cemas. Bila Allah sudah terlalu baik kepada kita, dia bagi kita macam-macam. Dan antara yang Allah highlightkan pada ayat ke-15 ni adalah Allah bagi kita ni bumi ni mudah. Dan kamu berjalan untuk mencari rezeki. Dan Allah perintahkan kepada kita, kamu makanlah daripada apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Jadi ayat 15 bercerita tentang kebaikan Allah. Lalu soalan cepu cemasnya adalah, bila Allah sudah terlalu baik,
Sepatutnya kita sebagai hamba yang telah mendapat kebaikan Allah, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Bila Allah sudah terlalu baik kepada kita, kita sebagai hamba dia kena buat apa kepada Allah bila Allah telah terlalu baik kepada kita? Puan Salamiah kata kena syukur. Lagi? Apa lagi? Kita kena buat apa balik kepada Allah in return lah. Walaupun Allah tidak minta kita in return pun. Tetapi kenapa kita kena, apa benda kita kena buat? Puan Sheila, mengikuti perintah Allah. Betul? Bersyukur pun betul, mengikuti perintah Allah pun betul. Kita kena taat pada perintah Allah. Semua tu betul tuan-puan sekalian. Kita kena taat, kena abdikan diri, kena ikut perintah, kena syukur, tu semua betul. Tapi hakikatnya tuan-puan sekalian, nak katanya jawapan-jawapan ini semua tidak lari daripada kita kena bagi balasan kepada Allah. Betul tak? Maksudnya tidaklah semudah bila Allah dah bagi kebaikan, kita pun buat dek je dengan Allah. Sebab Allah sudah terlalu baik. Maka kita kena membalas jasa Allah yang sudah terlalu baik kepada kita dengan yang disenaraikan oleh tuan-puan sekalian. Tetapi idea untuk semua sekali adalah kena zahirkan kesyukuran. Betul tak? Kita kena bersyukur kepada Allah sebab Allah dah bagi kebaikan yang banyak kepada kita. Tetapi tuan-puan sekalian, walaupun seruan kesyukuran ini telah merata, ustaz-ustaz kita dok peringatkan, dalam Quran peringatkan, Nabi peringatkan, dah merata dah orang peringatkan kepada kita bila Allah dah baik kepada kita, kita kena bersyukur kepada Allah. Tapi hakikatnya tuan-puan sekalian, agak-agaklah populasi dunia pada hari ini sudah ramai ke yang bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka ni? Tak kan? Walaupun telah diperingatkan banyak kali, Allah sudah terlalu baik, kamu kena bersyukur. Tapi hakikatnya tuan-puan sekalian, masih sedikit sahaja manusia yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Kenapa ada manusia yang merasa tidak terpanggil untuk bersyukur kepada Allah setelah Allah bagi kebaikan kat dia? Kenapa? Sebab hakikatnya tuan-puan sekalian, inilah hikmah kenapa Allah jadikan kebaikan tu tak datang setiap masa. Tidak semua benda yang kamu nak tu akan dapat terus kepada kamu. Kenapa ada masa-masa kebaikan tu Allah tahan sekejap. Kita minta lah macam-macam benda. Kita minta, ya Allah nak ni, nak tu, nak ni, nak tu. Kenapa Allah hikmah Allah tahan sekejap Kena nikmat. tengok kat bilik. Tak terus bagi kepada Ini manusia. tu tapi kena cas. Ya? Dia ada 16%. Dia sampai pukul 10.30. Nanti lepas. Boleh unmute tu. Okey. Okey, baik teman sekalian. Sambung. Kenapa Allah tahan seketika nikmat bila kita minta tu? Kenapa tak bila kita minta tu Allah bagi je terus? Kan Allah tu baik. Kadang-kadang kan kita mengadu kan, kita macam mengeluh. Kenapalah benda saya minta ni, dah berpuluh tahun saya minta tapi kenapa Allah tak bagi? Kan? Dia akan menjawab kenapa ada manusia tidak terpanggil untuk bersyukur. Baik tuan-puan sekalian, kenapa Allah jadikan bila kita minta tak terus dapat? Sebab Allah nak bagi tahu kat kita, kadang-kadang kebaikan ini akan lebih dihargai. Saya ulang kadang-kadang kebaikan ini akan lebih dihargai bila mana ada sebelumnya satu konsep yang dinamakan sebagai penantian. Saya ulang kebaikan ini akan lebih dihargai kalau ada sebelumnya konsep penantian. Penantian. Kadang-kadang kan bila kebaikan ini dia tak dihargai sebab apa tahu? Bila dia minta je semua dapat. Dia macam budak kecil lah tuan-puan sekalian. Bila mana kita nak diamkan dia tuan-puan sekalian, kita bagi apa? Aiskrim. Asal dia menangis sikit je aiskrim. Asal menangis sikit je aiskrim. Tapi akan tiba satu masa tuan-puan sekalian, aiskrim sudah tidak lagi dianggap nikmat yang besar dalam hidup dia. Sampai dia akan susah untuk berterima kasih dengan nikmat aiskrim yang dia dapat selepas-lepas ni. Sebab benda itu sudah terbiasa dapat untuk dia. Sebagai contoh lain, oksigen yang Allah bagi kat kita pada hari ini tuan-puan sekalian. Berapa ramai yang bangun pagi, setiap pagi mengucapkan syukur yang khusus sebab Allah bagi oksigen dekat diri dia. Tak ramai kan? Bahkan bukan tak ramai, mungkin tak ada langsung orang yang bangun setiap pagi mengucap syukur sebab apa Allah bagi oksigen dekat dia pada hari ini. Sebab apa? Sebab oksigen adalah benda yang terbiasa dapat kepada kita. Sampai kita lupa nak ucap terima kasih tentang benda tu. So, bila Allah menjadikan ada benda yang kita minta tak dapat terus, Allah nak suruh kita menghargai bila kamu dah dapat benda yang kamu minta dan kamu menanti lama untuk dapat benda tu, kamu akan lebih menghargai benda tu. Kamu akan lebih menghargai benda tu. So tuan-puan sekalian, itu juga hikmah. Hikmah kedua tuan-puan sekalian, kenapa bila kita minta Allah tahan tak nak bagi? Sebab Allah tak nak kita ambil kesempatan atas kebaikan dia. Allah tak nak kita ambil kesempatan atas kebaikan dia. Sebab banyak benda berlaku kat dunia hari ni tuan-puan sekalian, bila mana ada orang buat baik kat kita lebih sikit je, akan ada orang ambil kesempatan. Betul tak?
dia akan ambil kesempatan atas kebaikan orang. Saya tak pasti tuan-puan sekalian, anda pernah melalui ke tidak situasi sebegini? Tak usah pergi jauh tuan-puan sekalian, anda tengok dalam rumah sendiri bila anda deal dengan anak-anak. Bila anda ni terlalu baik, bila anak buat salah pun tak marah, kan? Bila anak buat salah sikit pun tak tegur, tak apa, lepaskan, senyum dan sebagainya tuan-puan sekalian. Akhirnya akan timbul satu idea, alah aku buat macam ni pun tak ada masalah, mak aku tak marah pun, nampak tak? So akan ada possibility ambil kesempatan. Dan sebab itulah tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran bila Allah bawa je elemen-elemen Allah bagi nikmat, cuba anda tengok lepas tu. Habis je cerita pasal Allah bagi nikmat, lepas tu mesti ada cerita pasal ancaman. Anda perasan ke tidak? Bila cerita je pasal kebaikan, habis cerita pasal kebaikan, lepas tu mesti pasal ancaman. Okay. Tak usah pergi surah yang jauh-jauh. Kita ambil surah yang kita wajib baca dalam solat tu, iaitu suratul Fatihah. Kalau anda baca suratul Fatihah, cuba tengok 4 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Sorry, bukan 4 ayat pertama, 3 ayat pertama. Kalau anda tengok 3 ayat pertama tuan-puan sekalian, kan semua cerita pasal kebaikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kan macam harmoni lunak je cerita dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lagilah lunak cerita pasal Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi kenapa dalam ayat yang keempat tiba-tiba nadanya berubah? Maliki Yaumiddin. 3 ayat pertama punyalah lunak perbahasan Allah pada 3 ayat pertama suratul Fatihah, masuk ayat 4 tiba-tiba keras. Maliki Yaumiddin, yang fully in charge pada hari pembalasan. Anda perasan tak? Ayat keempat tu berubah nada. Perasan kan? 3 ayat pertama lunak. Ayat keempat je berubah nada. Seolah-olah tiba-tiba daripada nada lunak pergi kepada nada tegas pada ayat keempat. Kenapa Allah bawa sebegini tuan-puan sekalian? Kenapa bila ada lunak ada tegas? Ada lunak ada tegas. Sebab Allah nak peringatkan, kau boleh enjoy kebaikan aku. Kau boleh menikmati banyak kebaikan aku. Tetapi, jangan ambil kesempatan atas kebaikan Allah. Sama juga dalam suratul Mulk yang kita nak bincang pada hari ini. Ayat 15 berbicara tentang kebaikan Allah. Cuba tengok ayat 16. Ayat 16 masuk dah pasal ancaman. Lepas berbicara tentang kebaikan Allah, ayat 16 cerita pasal ancaman. Sebab Allah nak bagi tahu kat kita, terima kasih pada Tuan Haznah ke Tuan ke Puan. Do not take things for granted. Yang tu bahasa Kelantan lah tu. Orang Kelantan sebut do not take things for granted. Gitulah. Kan nak kata tuan sekalian, nak katanya kenapa bila bawa cerita pasal kebaikan ada ancaman. Kebaikan ada ancaman. Ini salah satu contohlah surah Al-Mulk, surah Fatihah, lepas kebaikan ada ancaman. Surah Yasin pun sama juga, surah yang kita biasa baca, surah Yasin. Bila cerita pasal kebaikan yang kita akan dapat dalam syurga kan, inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. 4 ayat berbicara tentang kebaikan Allah dalam syurga. Tapi lepas habis je Allah cerita pasal syurga, cuba tengok ayat lepas tu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tiba-tiba nada lunak, tadi 4 ayat surah Yasin cerita pasal nada lunak tentang nikmat syurga, tiba-tiba masuk pula cerita pasal binasalah orang-orang yang berbuat jenayah kepada Allah. Nampak tak? Allah balancekan kebaikan dengan ancaman, kebaikan ancaman, supaya kita tidak mengambil kesempatan. So bila kita pergi pada suratul Mulk ayat 15 cerita pasal kebaikan, ayat 16 berbicara tentang ancaman. Kenapa? Sebab Allah nak peringatkan jangan ambil kesempatan atas kebaikan ini. So apa ancaman Allah bawa tuan-puan sekalian pada ayat 16? Allah sebut So kalau anda ingat lagi perbahasan yang saya pecahkan kepada 6 bahagian tu, ayat 16 ni dia dah masuk bahagian yang baru. Kan ancaman buat mereka yang kufur kepada Allah, betul kan? So tuan-puan sekalian ayat 16 ni apa Allah ancam? Allah sebut A'amintum man fis sama' a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Yang kita boleh terjemahkan adalah patutkah kamu merasa aman kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu menunggang balikkan bumi menimbuskan kamu lalu bergegallah bumi itu dengan serta-merta. So ayat ini juga menjadi ayat yang ayat rujukan kepada para ulama tafsir untuk mentafsirkan ayat ke-15 bila Allah kata bumi itu zalul, bumi itu mudah.
So ayat 16 ni lah penguat kepada tafsiran ayat 15 tadi tu, iaitu nikmat bumi tu mudah tu adalah bumi tu tak bergoncang. Sebab ayat 16 ada berbicara tentang bumi bergoncang, betul? Kan? Al-ard fa idza hiya tamur. Ada cerita pasal bumi bergoncang. So apa ancaman Allah? Kamu tak takut ke? Kamu ni patut ke kamu rasa aman? Amintu. Kamu patut ke rasa aman yang Allah pusat pemerintahannya dekat langit. Tapi Allah mampu berbuat sesuatu kepada bumi. Iaitu dengan menggoncangkan bumi, menimbuskan kamu dengan bumi. Maka apa kita faham kat sini tuan-puan sekalian? Maksudnya, kalau Allah nak mentakdirkan sesuatu benda, itu berlaku kepada benda yang ada kat bumi, dan benda yang berada dekat atas muka bumi, Allah tidak perlu untuk bergerak ke tempat itu untuk memperlakukan sesuatu. Cukup Allah duduk dekat pusat pemerintahannya, dia boleh melakukan sesuatu yang besar kepada bumi yang besar. So Allah ancam sebegitu rupa tuan-puan sekalian. So Allah peringatkan kita, bila aku dah terlalu baik menjadikan benda tu mudah untuk kamu, jangan kamu sangkakan dia sentiasa boleh jadi mudah untuk kamu. Aku dekat pusat pemerintahan aku boleh perintahkan kepada bumi untuk melakukan sesuatu yang tidak mudah kepada kamu. Iaitu apa? Bergoncangnya bumi itu. Bergoncangnya bumi itu. Dan bila bergoncang boleh juga jadi dalam keadaan menimbuskan kamu dengan bumi. Maka tuan-puan sekalian, saya nak tanya, bila cerita pasal timbuskan manusia dengan bumi, timbuskan manusia dengan bumi ni tuan-puan sekalian, dah pernah berlaku belum dalam sejarah manusia Allah timbus manusia dengan bumi? Dah ada belum? Ada kan? So nak kata bila Allah ancam sesuatu, Allah tidak mengancam dengan benda yang sekadar angin atas angin. Bukan sembang-sembang atas angin ni tuan-puan sekalian. Bila Allah sebut sesuatu ancaman, benda itu barangkali pernah berlaku dan you should take, kamu kena ambil pengajaran. Sebab pernah berlaku pun ada umat manusia yang diazab oleh Allah, Allah ambil bumi, Allah hempak mereka, Allah timbus mereka. So doesn't we learn something? Did we learn something daripada apa yang pernah berlaku? Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kufur kepada nikmat Allah, pernah sekali Allah timbus umat itu dengan bumi. Maka bila Allah peringatkan kepada kita, aku dah beri kebaikan kepada kamu, maka ancamannya adalah aku boleh jadikan sesuatu kepada bumi dan bumi itu mungkin boleh menimbus kamu. Maka kamu tak nak ambil pengajaran ke? Sebab itulah kisah-kisah Quran tuan-puan sekalian datang kepada kita, tujuannya apa? Supaya kita ambil pelajaran daripada kisah-kisah umat-umat sebelum ni. Jangan kamu nampak bila mesti berlaku kat umat tu je, zaman sekarang tak kot. Jangan tuan-puan sekalian. Jangan kita terlalu confident, ya betul Allah tu baik, tapi Allah bila nak bagi azab, dia tak perlu tunggu siapa dan di mana. Bila Allah nak bagi bala bencana, dia tak tunggu siapa orang tu. Dia ni high rank ke, orang ni ada jawatan tinggi ke, Allah tak kira tuan-puan sekalian. Dia mari Allah nak datangkan azab, Allah boleh datangkan azab begitu sahaja. Okay, begitu sahaja. Maka tuan-puan sekalian, satu lagi kadang-kadang kita ni terlalu nakkan kebaikan, nak ada keajaiban berlaku dalam kehidupan kita. Maka tuan-puan sekalian, saya nak pesan siap-siap. Kita ni betul lah dalam hidup kita ni kita nak kebaikan yang banyak, keajaiban yang banyak berlaku dalam kehidupan. Tetapi tuan-puan sekalian kena ingat, bila datang banyak kebaikan, akan datang bersama-samanya banyak tanggungjawab. Saya tak pasti anda pernah tengok cerita Spider-Man, kan? A great power come with great responsibility. Tapi saya tukarlah, kebaikan yang banyak akan datang bersama-samanya tanggungjawab yang banyak. Sebab itulah tuan-puan sekalian, saya tak pasti anda pernah dengar tak cerita pasal Hawariyun? Saya pernah cerita belum kat sini? Dah ke belum? Hawariyun? Belum lagi cerita. Hawariyun ni adalah pengikut Nabi Isa alaihi salam yang beriman. Pernah cerita belum kat sini? Dah pernah cerita dah? Belum? Confirm? Sebab saya tak nampak muka. Saya nampak beberapa orang punya muka saja. So kalau dianggap, sebab nampak yang setakat ni ada muka beberapa orang ni, tak pernah cerita lah. Okay, baik tuan-puan sekalian. Ada cerita pasal Hawariyun. Hawariyun ni adalah gelaran yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. So ini adalah mungkin satu benda baru yang mungkin anda tak pernah dengar sebelum ni. Saya nak buat cerita ni daripada Quran je pun tuan-puan sekalian. Okay? Line putus. Saya rasa clear je. Line saya okey tak? Line saya okey? Okay, baik. Tuan-puan sekalian. Cerita pasal Hawariyun ni tuan-puan sekalian, mereka ni adalah orang yang beriman kepada Nabi Isa. Tetapi kalau anda baca surah Al-Ma'idah, anda akan dapati ada babak Hawariyun ni minta sesuatu kepada Nabi Isa.
Dan inilah juga antara asbab kenapa surah itu dinamakan sebagai Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ni maksudnya adalah hidangan. Ma'idah maksudnya hidangan. Jadi tuan-puan sekalian, pernah sekali Hawariyun diminta pada Nabi Isa, "Wahai Isa, kami dah lama beriman kepadamu. Kami yakini bahawasanya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Kami tak pernah ragui benda itu. Tetapi, wahai Isa, boleh tak kau minta kepada Allah sekarang ni untuk anzil alaina ma'idatan minas sama." Dia minta apa? Boleh tak wahai Isa, kau minta kepada Allah untuk anzil alaina, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, satu hidangan daripada langit. Aidatan lana, untuk kami macam seolah-olah meraihkanlah kejayaan kami beriman kepadamu dan beriman kepada Allah. Boleh tak kau minta kepada Allah untuk Allah bagikan kepada kita semua ni makanan hidangan daripada langit. Maka tuan-puan sekalian, anda tahu tak apa respon pertama Nabi Isa lepas dengar permintaan Hawariyun? Anda tahu tak? Dia tak kata boleh aku minta sekarang ya. Terima kasihlah kamu ni follow aku selama ni. Tak apa, aku mintakan dekat Allah sekarang. No. Nabi Isa tak minta macam tu. Dia tak cakap macam tu kepada Hawariyun. The first response yang Nabi Isa sebut kepada Hawariyun adalah qalat taqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Itulah respon pertama Nabi Isa lepas mendengar permintaan Hawariyun pada waktu itu. Qalat taqullah. Bertakwalah kepada Allah. So bila anda baca sampai ayat tu, anda tak nampak kenapa relevan Nabi Isa minta bertakwalah kepada Allah? Bukankah benda tu benda bagus? Mungkin kamu nak balas jasa dia sebab dia beriman kepada kamu. Tapi kenapa kamu respon ittaqullah? Dia macam sentak tuan-tuan sekalian kan. Kita tengah gairah ni, dah dapat makanan ni, tiba-tiba kawan kita duk pesan ittaqullah. Dia macam sentak peringatan yang sentak sangat sentak Tapi lebih kurang macam itulah Nabi Isa pesan ittaqullah, fattaqullah. Kan, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-puan sekalian, kita pun kajilah kenapa jawapan Nabi Isa ni ittaqullah. Kan, kenapa dia tak bagi tahu okey aku akan minta sekarang. Dan tuan-puan sekalian, Nabi Isa pun ada tanya juga kenapa kau minta sebegini. Dan jawapan Hawariyun pada waktu itu adalah sebab tatma'inna qulubina, sebab aku nak tenangkan hati aku je wahai Isa, bukan aku tak percaya kat kamu. Aku percaya dah, kepada Allah pun aku dah percaya. Cuma permintaan ini sekadar untuk tatma'inna qalbi, untuk nak bagi tenang jiwa aku supaya aku lebih yakin nak beriman kepada Allah. Sekarang ni aku dah yakin dah beriman pada Allah, tapi permintaan ini cumalah untuk apa? Untuk menambahkan keyakinan aku kepada Allah. Supaya hati aku ni jadi lebih tenang daripada sebelum ini. So tuan-puan sekalian, ini adalah dialog yang sama seakan-akan dengan dialog Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan pernah minta pada Allah untuk kau boleh tunjuk tak depan mata aku ni macam mana kau hidupkan sesuatu yang telah mati. Pernah dengarkan cerita ni kan? Dalam surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim pernah minta pada Allah, tunjukkan depan mata aku ya Allah macam mana kau hidupkan sesuatu yang dah mati. Macam mana? Dan masa tu kan Allah tanya dekat Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Adakah kamu tak beriman kepada aku wahai Ibrahim alaihissalam? Tapi Ibrahim pun jawab, no, aku beriman kepadamu, cuma aku nak tatma'inna qalbi. Aku nak bagi tenang dan yakin lagi je. Itu je tujuannya. So nampak tak? So jawapan tu sama dengan jawapan Hawariyun. Kenapa permintaan itu dibuat? Sebab aku nak lebih tenang dan yakin. Maka tuan-puan sekalian, Nabi Isa pun respon, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. So bila anda baca ayat seterusnya tuan-puan sekalian, anda akan dapati kenapa Ibrahim pesan ittaqullah. Sebab apa? Allah bagi tahu dalam ayat selepas itu, kalau selepas aku turunkan ma'idatan minas sama ini, kamu tidak beriman kepada Allah, maksudnya Allah bagi tahu, okey, aku akan makbulkan doa kamu ni. Sebab Nabi Isa pun minta pada Allah, minta bawa turun ma'idatan minas sama. Tapi Allah bagi ancaman. Kalau lepas aku bawa turun hidangan daripada langit ni, kamu tidak beriman kepada aku, wa'adzibuhu, aku akan azab kamu. Nampak tak? So nak kata tuan-puan sekalian, bila kita minta kebaikan, anda jangan sangkakan bila Allah bagi kebaikan tu sekadar bagi kebaikan. Tapi akan datang bersama-sama kebaikan itu adalah ada kemungkinan kita akan diazab kalau kita tidak beriman kepada Allah lepas kebaikan tu kita dapat. Boleh faham tuan-puan sekalian? So saya tak salahkan kalau kita nak minta pada Allah, Allah bagi kebaikan, tidak. Tapi saya nak kita ada takwa tu dalam hati. Iaitu apa?
Saya tak boleh sekadar nampak kebaikan tu dapat kepada saya kebaikan-kebaikan saja. No. Kebaikan tu akan datang bersama-sama. Dekat belakang kebaikan itu adalah apa? Ancaman. Akan ada azab kalau saya tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. So sebab tu tuan-tuan sekalian, Allah pesan dekat Hawariyun, okey, aku akan makbulkan doa kamu, tetapi kalau kau tak beriman, wa'adzibuhu, aku akan azab kamu. Boleh faham tuan-tuan sekalian? So hari ni jangan terlalu gairah nak tengok kemukjizatan, nak tengok keajaiban depan mata. Sebab bila mukjizat diperlihatkan tuan-tuan sekalian, banyak sejarah-sejarah para anbiya bagi tahu kat kita, lepas mukjizat diperlihatkan je, kalau tak beriman, memang lepas tu akan datang azab. Contoh apa? Nabi Musa. Betul tak tuan? Contoh, Nabi Musa, first kali mukjizat pertama diperlihatkan depan-depan orang ramai. Apa dia tuan-tuan sekalian? Tongkat bertukar menjadi ular. Lepas tu cahaya keluar daripada celah tangan dia tu tuan-tuan sekalian, cahaya keluar. Seterusnya, datang mukjizat seterusnya tuan-tuan sekalian, belah laut tuan-tuan sekalian. Ini sebesar-besar mukjizat. Anda boleh bayang tuan-tuan sekalian, Firaun dengan konco-konconya melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri, wadrib bi'asaqal bahar. Pukul laut, Nabi Musa pukul laut dengan tongkat, terbelah dua laut tu. Firaun sendiri nampak depan mata dia. Tapi lepas mukjizat sebesar itu tuan-tuan sekalian tidak menyebabkan mereka terpanggil untuk beriman kepada Allah. Tengok apa berlaku dekat Firaun lepas tu. Dia masih tak beriman kan lepas mukjizat kan tuan-tuan sekalian kan? So apa berlaku dekat Firaun? Azab. Betul tak betul? So nak kata tuan-tuan sekalian, ya boleh minta kebaikan, tetapi kalau kita tidak bersyukur dengan kebaikan Allah beri, Allah akan bagi azab. So tuan-tuan sekalian boleh faham Tapi mungkin anda akan tertanya begini, Ustaz, saya rasa macam hidup saya ni mungkin banyak sangatlah saya tak bersyukur pada Allah. Tapi saya rasa macam tak ada pula Allah bagi azab dekat saya. Sudah. Mungkin ada orang fikir macam tu. Dia kata, Ustaz, memang banyak saya tak beriman, saya banyak buat satu benda yang tidak disukai oleh Allah. Saya mungkin banyak tak bersyukur kepada Allah, tapi saya tengok hidup saya bahagia je. Hidup saya tak ada pula azab Allah bagi dekat saya macam yang Ustaz duk gembar-gemburkan dalam Quran. Tuan-puan sekalian, ketahuilah satu perkara. Kalau anda nak tahu kenapa kita ni antara umat yang tidak diazab oleh Allah pada hari ni lepas kita buat dosa, tahu tak sebab apa? Sebab kita cuma menumpang barakah yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, buat dosa sikit azab. Tapi kita ni kena bersyukur yang teramat-amat tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mungkin tertanya, kenapa umat dulu ni asal buat silap sikit je azab? Tapi kenapa saya tak kena azab sampai sudah? Sampai sekarang saya nampak macam hidup saya bahagia je. Banyak tak bersyukur ni, tapi bahagia hidup saya. Nampak tak ada azab. Pula datang kat rumah saya ni, ada pula banjir besar datang ke rumah saya, tak ada pula. Maka tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab kita menumpang barakah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Anda rasa tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, ada lagi tak alasan kita ni tak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari? Dengan nikmat yang kita dapat ni, ditangguhkan seketika azab, diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk bertaubat. Anda rasa masih ada reason lagi tak untuk kita tidak bersalawat dengan banyak ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak ikut sunnah dia. Agak-agak tuan-puan sekalian masih ada alasan lagi ke kita tak nak buat benda tu semua? Tak ada alasan tuan-puan sekalian. Sebab terlalu banyak kebaikan yang kita menumpang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan-puan sekalian, sambung So bila kita baca ayat ke-16, kalau kita baca ayat ke-16, kita akan nampak Allah datangkan azab. Dan tuan-puan sekalian, kalau kita tengok azab yang Allah ancam pada ayat 16 ni, dia azab dekat darat ke dekat langit? Daratan ke lautan? Daratan ke lautan pula. Daratan ke dekat langit? So apa azab yang Allah ancam dalam ayat ke-16 ni tuan-puan sekalian? Dekat daratan kan? Sebab bumi kan? So bila bumi kan darat. So ayat 16 Allah ancam akan adanya azab yang boleh datang daripada daratan. So itu yang Allah sebut dalam ayat ke-16. Tapi cuba anda tengok pula ayat ke-17, dia lawan. Dia lawan daripada ayat ke-16. Kalau ayat 16 dia bawa ancaman daripada daratan, ayat 17 pula Allah datangkan ancaman daripada mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am amintum man fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman?
tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu menghantarkan kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. So ini ancaman daripada mana pula tuan-tuan sekalian? Daripada langit. Kalau 16 daripada bumi, daratan, ayat 17 pula datang daripada langit, tuan-tuan sekalian. So apa yang kita boleh tadabbur dekat sini? Ustaz, saya nampak macam ayat ni biasa je, tak nampaklah pula berkaitan dengan diri saya. Ada. Anda mungkin nampak, ada cerita pun, mungkin ada cerita kaum-kaum yang diazab, yang digoncangkan bumi, yang ditimbuskan dengan bumi. Mungkin ada kaum kot yang pernah menerima hujan batu, tuan-tuan sekalian. Itu sekadar satu surface saja anda nampak, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau anda nak relatekan dengan diri anda, tuan-tuan sekalian, ayat 16-17 ni, okey. Ini soalan cepu cemas nombor 2 pada hari ini. Saya nak tanya, kita duduk dekat mana? Jangan sebut duduk dekat Bangi, tuan-tuan sekalian. Saya kata, maksud saya, duduk dekat mana? Sekarang ni, kita sekarang ni dekat mana? Kita duduk dekat mana? Ada nak komen tak? Kita duduk dekat mana? Bumi. Puan Siti Rahmah kata, Siti Rahmah Ujang, kita duduk dekat bumi. Okey, betul juga. Allah sebut dalam Quran, kita duduk dekat mana, tuan-tuan sekalian? Adakah kita betul-betul duduk dekat bumi? Tuan Basri bin Wahid, dah ada jawapan dah. Mungkin kita pernah kongsi sebelum ni. Tuan-tuan sekalian, kita seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Basri bin Wahid tu, betul jawapan tu, kita duduk di antara langit dan bumi. Kita tak duduk atas bumi, kita tak duduk kat bumi je, tapi lokasi yang paling tepat kita duduk, tuan-tuan sekalian, adalah kita duduk di antara langit dan bumi. Itulah kedudukan kita, itulah lokasi kita sekarang. Duduklah dekat Bangi ke, duduklah dekat Dengkil ke, dekat Nilai ke, dekat mana-mana sekalipun, tuan-tuan sekalian, lokasi kita adalah di antara langit dan bumi itu. Jadi bila Allah sebut akan ada ancaman datang daripada darat, ayat 16, dan ada ancaman yang boleh datang daripada langit, ayat 17, so kita kat mana, tuan-tuan sekalian? Dekat tengah-tengah tu. So apa kita faham kat sini, tuan-tuan sekalian? Nak katanya, tuan-tuan sekalian, hidup kita ni, kalau Allah nak bagi ancaman, bila-bila Allah boleh bagi, dan kita sentiasa terdedah pun. Meskipun kita nampak kita ni terlindung dekat daratan, tetapi dekat langit belum tentu. Kamu nampak kamu terlindung di langit, tapi daratan belum tentu. Sebab kamu di antara kedua-dua ini. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak tanya, bila kita baca ayat 16, ayat 17, agak-agaknya lah, kalau kita ni waktu kita tengah sedar, kita mungkin nampak, ada ancaman daripada langit, berlindung. Kan? Ada ancaman dekat daratan, berlindung. Kita pun buatlah precautionary step. Kita buatlah langkah berjaga-jaga untuk menyelamatkan diri. Tapi surah ni dibaca waktu bila, tuan-puan sekalian? Sebelum tidur. Surah ini dibaca sebelum tidur. Dan lepas anda baca surah ni, anda buat apa? Anda tidur. Saya nak tanya, kalau tengah celek, kita boleh lagi nak berlindung. Tapi surah yang Nabi duk minta kita baca sebelum tidur ni, tuan-puan sekalian, lepas habis je baca surah ni, lepas tu kita tidur. So maksudnya, bila tidur, kita boleh tak nak alert dengan ancaman daripada langit tu? Kita boleh lagi tak nak alert dengan ancaman dekat daratan? Tak boleh nak alert, tuan-puan sekalian. So saya nak tanya sekali lagi, tuan-puan sekalian, agak-agak bila baca ayat 16-17 ni, anda makin lena nak tidur ke makin tak lena nak tidur? Dengan tahulah ancaman yang boleh datang daripada atas dan bawah, dan lepas ni anda akan tidur dan anda tidak akan jadi orang yang fully alert dengan keadaan sekeliling, ancaman boleh berlaku atas dan bawah, makin lena nak tidur ke makin lena tak tidur? So anda rasa macam mana? So nak kata tuan-puan sekalian, makin lena tak tidur kita, makin lena tak tidur pula. Lena tu lena lah, kan? Makin tak lena tidur. Silap cakap pula. Makin tak lena tidur kita, tuan-puan sekalian. Makin rasa macam nak berfikir panjang, aku nak tidur ke tidak malam ni? Sebab dia memikirkan ayat ancaman boleh berlaku bila-bila masa daripada atas dan bawah. Maka tuan-puan sekalian, tadabbur yang kita boleh buat dekat sini adalah, selepas Allah mudahkan bumi untuk kita, ayat ke-15 tu, maka lepas ancaman Allah datangkan 16 dengan 17, Allah nak bagi tahu kat kita, jangan sekali-kali ambil kesempatan atas kebaikan Allah tu satu. Dan apakah tindakan kita yang sepatutnya? Banyakkan bersyukur kepada Allah dengan cara macam mana? Dengan cara kita memaknakan diri kita sebagai khalifah. Memaknakan diri kita ni sebagai khalifah. Sebab konteks perbicaraan ayat 15, 16, 17 berbicara tentang alam, fenomena-fenomena alam, sebab berbicara tentang bumi.
Maka tuan-puan sekalian, menjadi khalifah bukan sekadar bertanggungjawab kepada manusia lain je. Tetapi bila kamu hidup kat bumi, apa je yang ada kat bumi, kita bertanggungjawab ke atasnya. Pokok-pokok, makan minum, haiwan-haiwan, semua itu menjadi tanggungjawab kita semua tuan-puan sekalian. Nak kata tuan-puan sekalian hari ni, bila sebut khalifah, khalifah ni jangan sekadar faham pemimpin je. Khalifah ni tuan-puan sekalian, perkataan khalafah ni maksudnya adalah dia terpalit pada perkataan ini, maksudnya adalah tanggungjawab. Kita kena jadi seorang yang bertanggungjawab kepada keadaan sekeliling kita. Dekat bumi lah seluruhnya, bukan sekadar manusia je. Kena bertanggungjawab kepada segala benda yang ada dekat muka bumi ni pada hari ini. So jangan nampak tanggungjawab tu untuk dengan manusia je, dengan seluruh benda dekat muka bumi. Termasuklah anda kena bertanggungjawab untuk menentukan apa yang masuk dalam mulut anda makan. Betul tak? Anda kena bertanggungjawab menentukan apa yang anda akan minum. So teman sekalian, itulah dikatakan tanggungjawab. Sebab benda yang masuk tak habis kat situ, anda kena tanggung, anda kena jawab. Anda buat kat haiwan, anda kena tanggung, anda kena jawab. Anda buat dekat pokok, anda kena tanggung, anda kena jawab. Semua benda adanya terpalit tanggungjawab. So jadilah manusia. So Tadabbur ayat 15, 16, 17 dalam bahasa yang lebih harmoni sikit, lebih nampak merakyat sikit, jadilah manusia yang bertanggungjawab. Itulah dia. Okay. So inilah peringatan Allah daripada ayat 15, 16, 17. Sebelum kita tidur, Allah peringatkan kepada kita, kalau kamu diberi peluang untuk hidup pada esok hari, aku pinjamkan lagi nyawa kepada kamu, esok pagi lepas kamu baca suratul Mulk malam tadi, jadilah manusia yang bertanggungjawab dan jadilah manusia yang banyak akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Dan tuan-puan sekalian, kalau anda perasan ayat 16-17 kan ancaman. So bila kita tidur kan kita tidak fully alert kan dengan ancaman yang akan berlaku kat kita kan. Sebab itulah kalau anda tengok penutup ayat penutup surah Al-Mulk ni, khususnya pada ayat yang ke-29, Allah bagi tahu kat kita, kamu tak boleh lari, malam tu aku jadikan untuk kamu berehat. Takut macam mana pun kamu dengan azab Allah, takutnya kamu dengan ancaman-ancaman atas dan bawah ini, kamu tak boleh nafikan malam tu kamu berehat, kamu kena tidur juga. Tak boleh menzalimi diri kamu sendiri. Tapi apa yang kamu boleh buat untuk menjadikan tidur kamu itu menjadi ibadah. Sekurang-kurangnya kalau berlaku ancaman, kamu mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana? Ayat 29 sebut, Kul huwar rahman wa amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Wa alaihi tawakkalna. Ya betul lah ancaman akan berlaku. Tambah-tambah waktu kamu tidur, kamu tak alert dengan ancaman yang akan berlaku. Tapi aku nak minta satu benda kepada kamu. Lepas kamu sedar, kamu ni tak selamat, kalau kamu tak bersyukur dekat Allah, aku minta lepas kamu sedar, nak tidur malam ni, banyakkan bertawakal kepada Allah. Tak ke menarik tuan-puan sekalian. Kita tidur tak tahu kita akan hidup ke tidak esok. Dan kita pula dalam keadaan tak tahu akan ada ancaman datang ke tidak pada kita ni. Bukankah lebih indah tidur kita tu berlandaskan tawakal kepada Allah? Kalau kau nak takdirkan sesuatu, aku meyakini takdir itu adalah yang terbaik di sisimu kepada aku. Nampak tak? So itu tawakal. Kita berserah sebulat-bulatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Andai kata kita mati, anda boleh bayang tak kita mati dalam keadaan berserah kepada Allah, bukan berserah kepada makhluk. Ada manusia mati berserah kepada makhluk. Berserah kepada kebendaan kat muka bumi. Dia merasakan hidup mati ditentukan dengan duit. Ditentukan dengan makanan minum. So ada manusia mati dalam keadaan berserah kepada makhluk. Tapi tuan-puan sekalian, cantik suratul Mulk yang Nabi minta kita baca sebelum tidur tuan-puan sekalian, dia melaraskan balik kompas tawakal kita. Kompas bergantungan kita. So andai kata kita mati pun malam ni tuan-puan sekalian, kalau kita mati dalam keadaan kita bertawakal kepada Allah. Tidak bertawakal kepada makhluk. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar kalau kita mampu buat benda ni sebelum tidur. Ada orang sebelum tidur tuan-puan sekalian, tangannya dekat atas dahi tuan-puan sekalian, memikirkan apa benda? Macam mana nak cari duit untuk nak hidup pada esok hari. Macam mana nak fikir nak bagi anak-anak makan. Tapi suratul Mulk ajar kita, sebelum tidur, berhentilah kejap fikir pasal dunia yang memenatkan kamu itu, kembali berserah dan bergantung kepada Allah yang boleh menyelesaikan semua masalah-masalah. 24 jam tuan-puan sekalian Allah bagi kat kita tuan-puan sekalian. Kalau tolak waktu tidur berapa jam biasa? 8 jam. Katakan 8 jam.
So 24 jam tolak 8 jam. So kita ada benda tuan sekalian, kita ada 16 jam. Cuba anda tengok balik tu puan sekalian, 16 jam yang kita ada tu puan sekalian, bukan 16 jam tu kita guna untuk beringat kepada Allah. Betul tak? Ada masa kita lara sekejap, ada masa kita beringat sekejap. Itu pun time solat je kita ingat dekat Allah. Luar solat tak tahu macam mana keadaan. Tapi tuan-puan sekalian, sebelum tidur baca surah ini, Allah kata tak apalah 16 jam tu telah kamu, mungkin kamu dah banyak bazirkan masa. Tapi aku nak minta sungguh-sungguh kat kamu sebelum tidur ni, tolong lepaskan segala pergantungan kamu kepada makhluk sebelum tidur. The only one time, this is the moment yang aku minta sungguh-sungguh kepada kamu, lepaskan semua pergantungan kepada makhluk. Hanya saja bergantung kepada aku je sekarang. Sebab waktu kamu tidur, kamu akan mati. Kamu tak sedar apa yang akan memastikan kamu selamat, tidur dalam keadaan sihat, tidur dalam keadaan kamu ni akan dibangkitkan semula esok hari. Bukan jam loceng yang menentukan kamu akan bangun. Bukannya alam telefon yang menentukan kamu bangun. Tetapi aku yang menentukan kamu ni ahya wa amut. Mati, hidup ke mati. Aku penentu. Boleh faham tuan-puan sekalian? So ini muhasabah untuk saya dan untuk kita semua tuan-puan sekalian. Pastikan malam kita tidur dalam keadaan sudah kita lepaskan pergantungan kepada makhluk. Apa sahaja. Kereta ke, rumah ke, anak-anak ke, lepaskan sekejap. Masa tidur tu je. Sebab kita tak tahu kita mati ke kita hidup esok hari. Boleh tuan-puan sekalian? So itu tadabbur ayat 15 sampai ayat 17. Boleh faham setakat ni? Ringkasnya begitu. Okay, baik. Tuan-puan sekalian, kita masuk sekejap ayat ke sorry. Kalau anda perasan, ayat ke-15 ni, ayat ke-16, Allah telah masuk soalan-soalan yang bertalu-talu. Betul tak? Anda ingat lagi tak? Kalau saya tak pasti. Anda sempat catatkan ataupun anda sempat ambil gambarkan yang saya pernah kongsi sebelum ni. Yang saya pecahkan surah Al-Mulk kepada 6 bahagian tu. Ada kan? Yang bahagian 1 apa, bahagian 2 apa, tak ingat? Ada. Takkan tak ingat? Sekejap saya bukakan. Saya bukakan untuk anda tahu sekalian. Ada kan? Okey, Puan Safia kata ada. So adalah tu, ingatlah tu. So insya-Allah lah tu. Tak apa saya bukakan sekejap ya. Slide tadabbur, surah Al-Mulk. Mana Al-Mulk? Al-Mulk. Okey ni baik. Cuba dah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab penting anda anda ingat flow ni supaya, sebab kita kena admit, kita kena akui sebelum tidur ni kita bukannya ada masa yang panjang untuk kita ada mood yang panjang. Maksudnya saya kata bukan kata masa yang panjang, maksudnya kita bukan ada mood sangat pun nak tengok terjemahan lama-lama, nak buka kitab tafsir, nak kena dengar balik kuliah surah Al-Mulk. Kita tak ada masa dah. So flow yang saya bagi pada tuan-puan sekalian itulah yang akan membantu tuan-puan sekalian untuk anda tahu apa yang anda baca sebelum tidur. Okay, saya share screen je. Okay, keluar tak? Okay, keluar Okay, baik. Kalau anda perasan, kita sedang berada pada bahagian yang ketiga. Sebab Al-Mulk ni saya pecah kepada 6 segmen. Sekarang kita berada pada bahagian yang ketiga. So ayat 16 tu dah masuk ayat bahagian ketiga lah. So ayat 16 kan kita baca amintum kan? Amintum tu. Kalau anda perasan daripada ayat 16 sampai ayat 22, anda akan tengok Allah akan datangkan 6 persoalan bertalu-talu. Ada 6 persoalan ke 6 persoalan tak silap saya. 6 persoalan bertalu-talu. Sebab itu kalau anda perasan ayat 16 ni Allah tanya dalam bentuk soalan. Amintum, patutkah kamu? Amintum, atau patutkah kamu? Ayat ke-19, awalam yarau ila apa? Adakah kamu tidak melihat? Kan? Ayat 12, amman, bahkan siapa? Ayat 21, aman. So persoalan juga. 22, afaman, soalan juga. So ayat 22, 21, 20, 19, 17, 16, semua itu datang dalam bentuk persoalan. So tuan-puan sekalian, saya nak tanya. Okay, saya stop share. Bila Allah datangkan dalam bentuk persoalan, apa kita boleh faham dekat sini? Maksudnya bila ada persoalan, perlukan apa? Bila ada soalan, kita perlukan apa? Jawapan kan? So bila ada soalan, kena ada jawapan. Tapi tuan-puan sekalian, uniknya dalam ayat 16 sampai 22 ini, persoalan itu tidak menuntut jawapan kita. Tapi persoalan itu semuanya menuntut kita untuk jadi dua benda. Untuk jadi orang yang bersifat dengan dua benda ini.
Yang pertama, soalan itu menyebabkan kita kena jadi orang yang lebih beringat-ingat. Satu. Yang kedua, bukan sekadar beringat-ingat je. Kamu kena jadi seorang yang bertindak dengan apa yang kamu ingatkan itu. Bertindak. So, ingat, bertindak. Ingat, bertindak. Sebab, tuan-puan sekalian, soalan-soalan ini dikatakan oleh mufassirun, ahli tafsir ataupun ulama-ulama tafsir, soalan ini adalah soalan yang berupa ancaman. Ini bukan soalan yang macam anda jawab soalan ni untuk menentukan anda layak ke tidak. Dia macam soalan yang Allah nak gesa kita untuk cepat-cepat bertindak. Cepat-cepat bertindak. Sebab kan saya kata bila kita tidur kan kita tidak tahu kita akan hidup atau mati. Jadi kita tak tahu bila kita akan mati. Jadi bila Nabi minta kita baca surah ini dan surah ini juga ada mendatangkan ancaman-ancaman berupa soalan, maka Allah nak pesan kat kita, jangan kamu memilih untuk bertindak dengan melengah-lengahkan lagi untuk tindakan kamu. Sebab nak katanya ada orang yang bila dia tersedar tu kata dia tersedar dengan peringatan daripada Allah tu, tetapi dia masih memilih untuk tak apalah nanti dulu lah. Dia dah tersedar, dia dah baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Dia sedar apa yang perlu dia buat, tapi dia pilih macam tak apalah nanti dulu lah. Tak apalah esok lah, kalau hidup nanti saya buatlah esok. So sebab ancaman ini datang tidak lain tidak bukan untuk kita ada tindakan segera. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Itu soalan dia. Yang menyebabkan kita tak boleh memilih untuk menangguhkan lagi tindakan sebab apa? Kita tak tahu bila kita mati. Sebab itu relevan kenapa kita baca surah ni sebelum tidur. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kita tuan-tuan sekalian, hidup kita ni terlalu singkat untuk menangguhkan taubat dan tindakan-tindakan yang betul dalam kehidupan. Sebab tu surah ini diperingatkan baca sebelum tidur. Sebab tidur ni simbolik kematian. So bila kamu nak mati, kamu tahu kamu nak mati tak lama lagi, agak-agak kamu boleh pilih lagi tak keadaan nak memilih macam ni? Tak apalah esok, tak apalah bulan depan, tak apalah tahun depan, tak apalah 2 tahun lagi. Tak akan ada possibility begitu. So anda perasan tak, setiap hari Allah melatih kita ni akan mati. Allah melatih kita masuk training macam mana? Training tidur tu lah. Tidur tu adalah latihan kematian. Tapi berapa ramai yang sekadar nampak tidur tu untuk berehat semata-mata. Tak nampak itu latihan kematian. Kamu tak boleh buat apa-apa, badan kamu kejung dekat atas katil begitu sahaja, macam-macam boleh berlaku. Ada orang boleh tikam kamu dalam keadaan kamu tengah tidur, ada orang boleh buat ancaman kepada kamu, mudarat kepada kamu. Setiap malam kita masuk latihan kematian. Tetapi sedih manusia pada hari ini sebab apa tuan-tuan sekalian? Mereka setiap malam lalui latihan kematian, tapi mereka lah manusia yang kerap lupa tentang mereka tu akan mati. Faham tak faham tuan-tuan sekalian? Setiap malam masuk latihan kematian, tetapi manusia yang masuk latihan kematian setiap malam itulah tuan-tuan sekalian, manusia yang mereka juga lah menjadi makhluk yang paling kerap lupa yang mereka tu akan mati. Boleh faham? Mereka dah lalui latihan kematian malam tadi, tapi hari ni cuba tengok hari ni. Kita beringat tak yang kita boleh mati bila-bila masa? Berterima kasih tak atas kehidupan yang Allah bagi kat kita? So nak kata tuan-puan sekalian boleh faham So persoalan ini tidaklah menuntut anda kena menjawab, tapi persoalan ini menuntut untuk anda menjadi orang yang beringat-ingat dan jadilah orang yang bertindak dengan segera. Bertindak dengan segera. Jangan lengah-lengahkan taubat. Jangan lengah-lengahkan lagi tindakan. Cepat-cepat buat. Okey, cepat-cepat buat. Baik tuan-puan sekalian, kembali pada ayat yang ke-18. Ayat 18 menyebutkan auzubillahi minasyaitanir rajim, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan Allah menegaskan tuan-tuan sekalian, dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya lalu mereka dibinasakan dengan yang sedemikian. Perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaan. So Allah nak bagi tahu apa kat kita tuan-tuan sekalian? Benda ni bukan benda-benda jokes, bukan benda-benda yang aku sekadar cakap atas angin, aku nak acah-acah. No. Macam parents kepada anak-anak pada hari ni, bila mana dia bagi ancaman, dia acah je. Contoh. Anak dia tak dengar cakap. Contoh kita nak keluar pergi jalan-jalan. Last kali anda pun cakap dekat anak, kalau tak kemas mainan ni, Umi tak bawa pergi jalan-jalan. Umi tinggalkan dekat rumah. So kita ni ancam anak-anak, last kali bila anak still tak kemas juga mainan, tapi masa dah lambat nak keluar daripada rumah ni,
Kita pun cakap dekat anak bunda tuan sekalian, tak apalah ikutlah. Sebab anak pun dah berteriak nangis dah. Nangis, kita tahan dah. So kita pun bawa jugalah. Sebab kita tadi pun ancam sekadar nak minta dia bertindak segera je. Tapi anak tak buat pun. Tapi kesudahannya kita still bawa juga anak tu naik kereta ikut sama-sama kita pergi jalan. Nampak tak? So bila kita mengancam, kita tidak serius. Kita akan ada possibility sekadar nak acah-acah. Tapi Allah bagi tahu, apa yang aku sebut, ancaman yang aku sebut ini bukanlah bersifat acah-acah. Sebab pernah aku buat pun kepada umat terdahulu, mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, aku timbuskan mereka dalam tanah. Pernah pun aku buat kepada umat terdahulu, mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, aku datangkan hujan batu kepada mereka. So nak katanya, bila aku mengancam, bila Allah mengancam, Allah tidak main-main dengan ancaman. Boleh faham tuan-tuan sekalian So jangan anda nampak, tak ada pun, tak kot, mesti Allah ni acah-acah je nak bagi kita beringat kat dia. Tak. Bukan acah-acah tuan-tuan sekalian. Ketahuilah kalau tak dapat lagi tu, barangkali belum tiba masanya je. Dia pasti akan diberikan benda ni. Azab tu akan diberikan kepada mereka yang tidak bersyukur, yang tidak beriman kepada Allah. Tapi mungkin masanya belum tiba. Asbab ditangguhkan sebab apa? Sebab tadi saya sebutkan tadi, sebab kita menumpang barakah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham So sebab itu dah Allah menegaskan wa la qad. Kalau kita baca bahasa Arab tuan-tuan sekalian, wa ini bukan maksudnya sekadar dan. Wa ini juga boleh merujuk kepada sumpah. Macam anda baca wal asri lah, wal asr, wal fajr, wad duha. Anda tak kata dan waktu duha, anda tak kata dan waktu asar, anda tak kata dan waktu fajar, tapi anda kata demi waktu fajar. Betul? Demi masa. Anda kata demi waktu duha. So wa di sini di samping kita faham dia adalah wawul ataf, waw yang maksudnya adalah waw maksudnya dan, wa ini juga boleh difahami dalam bentuk sumpah. So wa itu penegasan pertama sebab Allah bersumpah. Wa. La dekat selepas itu, lam, huruf lam aris atas tu, itu juga adalah bentuk penekanan. Yang kita sebut dalam bahasa Arab adatut taukid. Bentuk-bentuk penegasan. Wa la. La tu adalah penegasan yang seterusnya. Qad itu adalah penegasan yang ketiga. So ada 3 kali penegasan Allah sebutkan pada ayat ke-18. Wa la qad. 3 kali Allah tegaskan. Maksudnya tuan-tuan sekalian, apa boleh kita fahami dekat sini? Maksudnya ancaman dekat atas tu tadi, aku tak main-main sungguh-sungguh ni. Sungguh-sungguh aku tak main-main ni. Sampai 3 kali Allah datangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk penegasan. Dan Allah sebutkan lepas tu kadzaba. Kadzabal ladzina min qablihim. Kadzaba ni tuan-puan sekalian adalah bibit-bibit permulaan. Kadzaba ni maksudnya mendustakanlah. Maksud kadzaba ni maksudnya mendustakan. Kadzaba ini adalah bibit permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang zalim. Saya ulang Kadzaba ini, perbuatan kadzaba, mendustakan ini adalah bibit permulaan untuk kita menjadi orang yang zalim. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, orang-orang zalim ini tuan-puan sekalian diharamkan baginya untuk masuk syurga. Orang zalim. Maka kita nampak zalim ni macam seolah-olah macam buat khianat ke orang. Zalim lah tu. Saya pemimpin, maka saya buat khianat ke orang, saya zalim. Tuan-puan sekalian, zalim bukan sekadar difahami bila anda buat khianat pada orang. Yang itu pun zalim. Tapi bukan sekadar itu maksud zalim tuan-puan sekalian. Dalam Al-Quran, ada sahaja mereka ini bukan seorang pemimpin, tetapi Allah bagi tahu mereka ini orang zalim. Siapa? Siapa? Orang-orang yang kadzabu bi ayati rabbihim. Orang-orang yang mengamalkan perbuatan kadzaba. Sebab itu dalam surah As-Sajdah Allah menyebutkan kalau nak jadi orang-orang yang zalim ni, tak perlu tunggu anda jadi leader, anda buat khianat dekat orang bawahan anda. Tak perlu tunggu jadi macam tu. Cukup sekadar ada orang bagi peringatan daripada ayat-ayat Allah, lalu anda kadzaba bi ayati rabbihim. Anda mendustakan ayat-ayat. Lepas tu surah As-Sajdah Allah menyebutkan, waman azlam, siapakah orang-orang yang zalim itu? Man azlam, siapakah orang zalim itu? Waman azlamu mimman, orang yang zalim itu adalah siapa-siapa yang dzukira bi ayati rabbih, diperingatkan tentang ayat-ayat Allah, thumma a'rada anha, mereka berpaling mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian,
Kan saya pernah ceritakan ayat ni ada 3 maksud. Bukan sekadar ayat Quran je anda kena faham ayat ni maksudnya adalah ayat Quran, tapi ayat ni ada 3 maksud dia. Ingat lagi tak? Kita dah bincang pada kuliah yang lepas. Ayat ni ada 3 maksud. Bila sebut ayati rabbihi, ayat-ayat Allah ni ada 3 maksud. Ingat lagi tak ingat? Tak ingat dah? Ingat ke tak ingat? Ada 3 maksud ayat. Yang pertama, ayat ni bermaksud ayat Quran lah. Ayat. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ayat ni juga adalah bermaksud sejarah-sejarah. Kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ini maksud ayat yang kedua. Maksud ayat ketiga, tuan-tuan sekalian, apa benda tuan-tuan sekalian? Maksud yang ketiga adalah alam semula jadi ataupun fenomena-fenomena alam. So bila sebut ayat, bila anda baca perkataan ayat dalam Quran, anda tak boleh faham ayat itu merujuk kepada ayat Quran je. Tapi ayat itu juga merujuk kepada kisah-kisah dalam Al-Quran dan juga fenomena-fenomena alam. Fenomena alam kisah Quran juga adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Saya pernah bincangkan pada kelas sebelum ini. So tuan-puan sekalian, bila Allah perlihatkan kehebatan kejadian-kejadian alam, tapi kita duk berpaling daripada benda tu. So Allah kata sesiapa yang berpaling daripada ayat-ayat Allah termasuk fenomena alam, kisah-kisah Quran, mereka lah orang-orang yang zalim itu. Tuan-puan sekalian. Kadzdzaba bi ayati rabbihim. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka lah orang-orang zalim. Dan orang zalim kata Allah dalam Al-Quran, mereka diharamkan oleh Allah masuk syurga. Mana mungkin orang yang berpaling daripada ayat Allah itu akan masuk syurga, tuan-puan sekalian? Sebab apa? Sebab Allah kata ayat-ayat ini adalah petunjuk untuk kamu kembali kepada aku dalam keadaan baik. So bila Allah bagi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dia itu adalah petunjuk pada kita untuk cari jalan kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Bila kita follow semua petunjuk tu, ayat-ayat tu. Tapi bila ayat Allah datang, kita mengendahkan ayat Allah, macam mana nak sampai pada Allah dalam keadaan baik? So kenapa mereka zalim? Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab ini adalah jalan untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah satu hari nanti. Tapi mereka mendustakan ayat tu. So zalim tak untuk diri sendiri? Zalim lah. Sebab patutnya benda tu menyelamatkan dia, mereka mengendahkan benda tu, maka jadi tak selamat. Akhirnya menzalimi diri sendiri. So untuk orang yang menzalimi diri sendiri, mereka tidak akan dapat masuk syurga. Sebab itulah Allah menegaskan pada ayat 18 sampai 3 kali penegasan. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Siapa yang mendustakan apa yang telah diberikan kepada kaum-kaum sebelum ini, mereka lah orang-orang yang akan mendapat kemurkaan yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-puan sekalian, ancaman daripada Allah kena ambil serius. Jangan kita nampak main-main. Jangan jadi orang-orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tuan-puan sekalian? Baik. So, kita berhenti dulu sampai ayat ke-18 sebab ayat 19 dia masuk ayat yang agak natural lagi. Dia akan masuk lagi sekali ayat bab-bab yang agak fenomenal ataupun agak bab-bab fenomena-fenomena alam. Sebab nanti saya cadangkan pada kelas akan datang, anda cuba duduk bukan luar tingkap, anda cuba duduk tepi tingkap. Kan luar rumah kan takut panas pula, tak ada kipas, kan? Anda cuba duduk luar rumah. Luar rumah pun bolehlah kalau ada kipas, okey juga. Kalau boleh anda paling kurang pun anda duduk luar tepi tingkap. Macam saya ni ada sliding door yang kat belakang ni kan, tuan sekalian. Cuba duduk tepi tingkap ataupun luar rumah untuk kelas akan datang. Sebab ayat 19 ini, kalau anda nak tadabbur, anda bukan sekadar memerlukan kitab tafsir, tetapi anda memerlukan nazarah. Anda memerlukan anda melihat benda tu. Baru anda akan lebih menjiwai. Sebab ada orang pernah tanya kat saya, Ustaz, adakah tadabbur ini untuk orang-orang yang membaca kitab tafsir, yang tahu bahasa Arab? Adakah saya orang-orang awam boleh melakukan tadabbur? So tuan-puan sekalian, jawapannya adalah tadabbur ni untuk semua. Tak kiralah kamu lulusan bidang pengajian Islam ke, lulusan engineering ke, medical ke, tadabbur ni untuk semua. Kenapa? Sebab ada saja ayat Al-Quran, dalam Al-Quran, yang anda kalau tak buka tafsir pun, anda akan lebih menjiwai dengan sekadar anda buka tingkap, anda tengok langit, anda tengok burung. Maka tadabbur berlaku dekat situ. Kita mungkin nampak, oh tadabbur ni kena datang kelas-kelas. Ya betul juga. Tadabbur ni kena buka kitab tafsir yang banyak. Ya betul juga. Tapi ada saja tadabbur yang anda tak perlu ambil kos bahasa Arab pun, anda tak perlu pergi ambil kos pengajian Islam pun, anda jangan buka tingkap tengok langit je. Anda sudah melakukan tadabbur.
Anda sudah melakukan tadabbur itu. Dan antara benda yang kita akan tengok pada kelas akan datang tuan-tuan sekalian adalah apa? Burung. Yang anda akan tengok nantilah. Harapnya nanti waktu time kelas tu berlangsung adalah burung lalu. Takut burung tak lalu lepas ni. Tak nampak burung. Ayat 19 ada cerita tentang burung tuan-tuan sekalian. So bila anda nak menjiwai tentang burung ini, anda mungkin boleh baca tafsiran macam mana tafsir mengupas tentang burung, tapi anda akan lebih menjiwai bila anda tengok burung tu sendiri mengembangkan dan menguncupkan sayap dia. Kembang uncup. Anda akan faham lebih menjiwai benda tu lepas ni. Dan ni soalan yang saya tinggalkan untuk anda buat homework supaya 2 minggu kita akan berpisah ni tidak kosong lah. Tugasnya simple je. Anda kena cari jawapan bagi soalan ni je. Kenapa burung terbang? Itu je. Kenapa burung, bukanlah saya tambah sikit perkataan. Kenapa burung boleh terbang? Kenapa burung boleh terbang? Saya menjangkakan 99% akan jawab jawapan yang sama pada kelas akan datang. Tapi mungkin akan ada 1% sahaja yang akan jawab jawapan ini dengan jawapan yang sedikit berbeza. Okay. Setakat saya buat benda ni, saya pernah bagi homework kepada ramai juga orang untuk cari homework tentang soalan ini. Ternyata lepas 2 minggu, lepas sebulan mereka buat homework ni, semua akan datang dengan jawapan yang sama, yang 99% itu. Okay, saya tak nak sebut jawapan tu, takut lepas ni anda pun akan jawab soalan tu, dan lepas tu anda tak nak jawab soalan tu sebab, jawapan tu sebab ustaz kata ni jawapan klise. Tak apalah, kita tunggu jawapan akan datang. Cuma mungkin ada 1% saja yang akan jawab dengan jawapan yang berbeza. Tetapi tuan-tuan sekalian, saya bagi hint, clue untuk menjawab soalan ini dengan betul. Anda kena jawab soalan ini bukan sekadar fakta sains. Anda kena menjawab soalan ini juga dengan iman, dengan Quran. Dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang macam mana burung ni boleh terbang. Adakah dalam kepala anda memikirkan tentang benda tu? Oh, dia burung terbang sebab benda tu lah Ustaz. Takkan ada benda lain kot, sebab tu lah dia terbang. Sebab dia ada benda tu, sebab tu lah dia boleh terbang. Ya, itu jawapan klise lah kan. Dia ada benda tu, dia buat benda tu, dia terbang lah. Tapi adakah Quran menceritakan burung terbang sebab itu? So homework untuk kelas akan datang. Macam biasalah, menimbulkan kelaparan ini antara kepakaran saya. Menimbulkan anda rasa macam nak tahu lagi tentang ayat seterusnya, itu memang saya memang mahir buat benda tu. So anda kena cari jawapan kenapa burung boleh terbang dan cuba jawab soalan ini pada kelas akan datang. Boleh Di samping kita ambil pelajaran pada hari ini ayat 15, 16, 17 mengingatkan kita untuk jadi seorang manusia yang bertanggungjawab dan jangan ambil mudah atas kebaikan Allah. Jangan ambil kebaikan Allah dan jangan ambil mudah terhadap ancaman-ancaman Allah. Sebab bila Allah mengancam, Allah tidak acah-acah. Allah mengancam, Allah pasti akan buat apa yang diancamkan. Dan antara pelajaran yang kita dapat tadi tuan-tuan sekalian adalah jangan terlalu gairah dan teruja nak dapatkan keajaiban-keajaiban depan mata. Sebab bukan sekadar keajaiban lah, kebaikan-kebaikan kepada kita. Sebab datangnya keajaiban, datangnya kebaikan, datang juga bersama-sama tuan-tuan sekalian adalah azab. Kemungkinan kita bakal diazab oleh Allah. Seperti mana kaum Nabi Isa, seperti mana kaum Nabi Musa, mereka nak sangat keajaiban depan mata, tapi bila keajaiban telah berlaku, tapi mereka tak beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan sekalian, bila datang keajaiban, datang kebaikan, ambillah pesan Nabi Isa, ittaqullah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan yang boleh anda nak tanya ke apa-apa ke? Patutnya kita kena habis apa sebenarnya kita kena habis? Sebab saya takut lepas ni ada kelas lain. Sekejap, saya nampak ada komen tadi. Habis selewatnya jam 10.45. Tak apa, saya dah habiskan dah tuan-tuan sekalian. Okay, tak habis 10.45 pun. Tapi kalau kita nak habiskan 10.45, bolehlah kita buka soal jawab kalau ada nak tanya soalan. Okay. Sebab pukul 11 ada kelas lain, saya tak boleh nak lebih masa. Ada soalan tak tuan-tuan sekalian? Kalau ada soalan tentang perbincangan kita pada hari ini. Ada soalan ke tuan-tuan sekalian? Kalau nak tanya soalan, jangan lupa unmute ya. Takut lepas ni anda bercakap dah separuh soalan dah tapi tak didengari soalan tu. Ada soalan? Tak ada? Tak ada Assalamualaikum Ustaz. Salam. Puan Nurbibah ya? Ya. Okay, silakan Puan. Adakah setiap Allah bagi masalah tu menunjukkan Allah murka dengan kita? Allah bagi masalah menunjukkan Allah murka dengan kita. Soalannya adalah betul ke? Macam tu? Betul ke? Okay.
Terima kasih Puan. Soalan tu bagi saya mungkin ramai nak tahu jawapan bagi soalan Puan tu. Adakah bila Allah bagi ujian, masalah kat kita ni, tanda Allah tengah murka kat kita? Maka tuan-puan sekalian, jawapannya adalah ringkas begini. Kita kena bezakan dua istilah ni. Yang pertama adalah bala. Yang kedua adalah ujian. Ujian dan bala, bezakan dua terma ini. Ramai orang dia tak faham dua konsep ni. Lalu dia nampak bila asal datang je kesusahan dekat dia, Allah tak sayang dekat saya. Asal susah je, Allah tak sayang dekat saya. Maka tuan-puan sekalian, bezakan dua konsep ni. Baik. Macam mana kita nak tahu bila datang sesuatu ujian, masalah kepada kita ni, ianya adalah bala ataupun ianya adalah ujian kepada kita. Baik. Contoh kalaulah ujian tu datang dan ujian itu telah menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Azza wa Jalla, maka ianya adalah bala kepada kita. Tetapi kalau ujian tu datang dan kesan daripada ujian itu menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka ianya adalah ujian kepada kita. Boleh faham? So dia bergantung. Kalau kita melihat ujian itu adalah benda yang menjauhkan kita daripada Allah, maka ia menjadi bala bencana kepada kita. Dia akan jadi bala. Tapi kalau kita nampak ujian, kesusahan, masalah yang datang itu sebagai tanda Allah sayang kat kita dan kita makin dekat dengan Allah asbab daripada ujian itu tanda ujian Allah kepada kita. Maka tuan-puan sekalian, hakikatnya ujian Allah kepada kita ini menyebabkan kita makin rasa Allah tu sebenarnya sayang kat kita. Sebab kita mungkin banyak lupa dekat dia, maka Allah hantar ujian supaya kita beringat dekat dia. Ramai orang memperlekehkan situasi, contoh macam kau ni time susah je ingat Allah, time senang tak ingat Allah. Kan? Biasanya kita dengarkan dialog sebegini kan. Time susah ingat Allah, time senang tak ingat Allah. Tuan-puan sekalian, sebenarnya hakikatnya kita kena bagi pujian dan kena bagi kredit pada orang yang time susah dia ingat Allah. Jangan perlekehkan orang yang time susah ingat Allah Azza wa Jalla. Kena muliakan dia sebab itu tandanya Allah masih lagi bagi hati dia hidup. Allah masih lagi sayangkan dia sampai bila time dia susah tu dia ingat Allah, tak ingat benda lain. So nampak tak? Jangan perlekehkan orang yang time dia susah dia ingat Allah Azza wa Jalla. So ini mungkin sebagai latihan kepada dia untuk bila dia dapat kesenangan selepas ini, dia akan mudah beringat kepada Allah. Ni kita ni asal nampak, time susah, time senang, dia tak ingat pun dekat Allah. Time susah pun dia ingat Allah. Kita perlekehkan dia. Jangan. Siapa sangka tuan-puan sekalian, mungkin lepas ujian yang menghentam diri dia itu, menyebabkan dia kembali beringat kepada Allah dan konsisten lepas ni ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa tahu? Kan? Sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau anda jadi orang yang dipilih oleh Allah, time susah ingat Allah, anda kena ucap terima kasih pada Allah. Sebab apa? Ini tanda Allah masih hidupkan hati anda untuk ingat dekat dia lagi. Allah tak matikan lagi hati anda untuk tak mengingati dia time susah. So berterima kasih dengan Allah atas ingatan dan hantaran ujian telah Allah berikan kepada kita. Boleh ya tuan-tuan sekalian? Bezakan di antara bala dengan ujian. So kalau ujian tu menjauhkan, tu bala. Kalau ujian tu mendekatkan kita dengan Allah, itu ujian yang rahmatlah kepada kita tuan-tuan sekalian. Boleh ya? Terima kasih pada Puan Nuribah yang tanya. Ada soalan lain tuan-tuan sekalian? Ada Ustaz, saya nak tanya satu Ustaz. Sila. Tuan Syah Wahid kan? Syah Wahid ya. Tadi Ustaz bagi satu tip yang bagi saya amat bermakna, iaitu biasanya dalam Al-Quran bila Tuhan bagi ayat tu menerangkan satu benda yang baik, tiba-tiba lepas tu the opposite akan berlaku. Yes. Itu tip yang very interesting lah. Itu saya tak terfikir sebelum ni. Ada lagi tak yang situasi ataupun tip-tip lain bagaimana kita untuk memahami ataupun menghayati Al-Quran? Satu tadi cara opposite Tuhan bagi kan. Ada lagi yang lain. Mungkin perumpamaan ke atau benda lain lagi yang kita boleh baca Quran, kenapa kita boleh tangkap maksud dia tu. Menarik soalan tuan. Sebenarnya banyak dalam ada satu buku yang dikarangkan Syekh Aqil Muqbil, 40 kaedah tadabbur. 40. Ada 40 kaedah. Itu tadi tu salah satu saja. Setelah datang kebaikan akan ada ancaman. Salah satu daripada 40 kaedah tu. Wallahu a'lam lah. Sebenarnya dia perlukan satu kelas yang khusus untuk bincang 40 kaedah. Sekejap saya ambil buku. Kejap saya ambil buku tu. Alhamdulillah. Tadi buku satu kan? Satu kaedah. Sorry tuan, bukan 40 kaedah, 50 kaedah. 50 kaedah ya.
Dan ada terjemahan dia pun oleh Pustaka Kauthar. Dikarang oleh Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil. Buku ini bagi saya sangat recommended. Sebenarnya dia perlukan satu kelas khusus untuk mengkhatamkan buku ni. Macam mana kita nak berinteraksi dengan Quran, ada 50 kaedah. Buku ni boleh didapatkan kalau orang Bangi, boleh dapatkan di Raudhah Al-Miqyas. Kalau di Bangi Gateway tu, Bangi Gateway. Bangi Gateway tu kalau anda cari farmasi apa benda tanya dekat Bangi Gateway. Farmaniaga ke apa? Apa benda tanaman farmasi tu dekat Bangi Gateway tu, atas daripada farmasi tu ada satu kedai namanya Raudhah Al-Miqyas. Raudhah Al-Miqyas. So buku ni ada menerangkan salah satu tadi, lepas datang kebaikan akan ada ancaman. So salah satu kaedah sahaja. Kalau nak tambahkan lagi semangat nak baca buku. Ustaz ambil gambar masukkan dalam ni nanti. Okey, jap saya macam mana nak ambil gambar tu? Nanti saya ambil gambar. Kemudian maksud saya. Kemudian. Okey, baik. So nak kata tuan-puan sekalian, kalau saya nak teaserkan lagi lah supaya anda bersemangat nak cari buku ni, ada satu lagi kaedah yang disebutkan, iaitulah perhatikan perkataan kalimah-kalimah seperti kadzalik. Dalam Quran kan kita jumpa perkataan kadzalika. Pernah dengar kan perkataan tu kan? Ya, betul. Kadzalika. So kadang-kadang kita ni kena admit kita ni orang Melayu, tak bila baca Quran tak terus faham ayat tu yang kita baca tu. Jadi at least kalau kita nak menarik perhatian kita untuk kita nak beri fokus pada ayat tu, kita cari perkataan kadzalik. Kalau kita baca ayat Quran jumpa perkataan kadzalik, berhenti kejap. Kenapa kena berhenti? Sebab kadzalik ni dia memberikan satu isyarat sebelum ataupun selepas perkataan itu akan ada kisah-kisah yang Allah nyata. Kisah. So kalau anda jumpa je perkataan kadzalik, automatically sebelum atau selepas mesti ada kisah sebenarnya. Sebab kadzalik maksudnya dan demikianlah dan begitulah. Seperti itulah, lebih kurang gitulah. So nak katanya kadzalik ni dia more on kepada konklusi kepada sebuah kisah ataupun permulaan kepada sebuah kisah. Cerita lah. So nak katanya ada cerita lah sebelum ataupun selepas. Kadzalik perkataan. Dalam Qurannya ada banyak lah sebenarnya. Ni antara 50. Sebenarnya banyak sebenarnya kaedah. 50 ya. Alhamdulillah. 50 kaedah. So ni mungkin merangsang minat kita untuk melihat macam mana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih soalan tu. Terima kasih. Ini sebenarnya soalan yang satu benda jawapan yang sangat dinantikan oleh semua. Sebab kadang-kadang kita tertanya-tanya, takkanlah kita nak tadabbur ni setiap kali tu nak kena pergi kelas tadabbur je baru dapat tadabbur kan. So ini antara salah satu cara untuk kita mendekati kaedah-kaedah ini supaya anda kata kita bangun tahajud pagi-pagi nak melakukan tadabbur, aplikasikan kaedah ini. Barangkali dia akan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Di samping kita masuk kelas tadabbur lah. Paparkan sekali lagi buku ni. Okey, baik. Kalau anda boleh buatkan saya punya gambar tu jadi full screen anda, sebab sekarang ni saya tekan saya tekan thumbnail tu saya nampak muka semua. So anda boleh jadikan dia speaker view. So saya tengah bercakap, anda boleh snap lah gambar ni. 50 kaedah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Okey, dikarang oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Okey, carilah warna buku macam ni, insya-Allah boleh dapatkan nanti. Okey. Wallahu alam tuan-puan sekalian, insya-Allah kalau ada masa akan datang kita akan jumpa lagi, kita akan berkongsi lagi tentang fakta-fakta menarik daripada Al-Quran. So itu salah satu sahaja tentang benda yang menarik daripada Al-Quran ini. Banyak lagi sebenarnya. So wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan sekalian, terima kasih atas perhatian, atas kehadiran. Ada 79 orang. Tadi saya tengok ada 86 orang tadi. So terima kasih semua tuan-tuan sekalian atas kehadiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallah. Kita sekalian, selamat carilah buku ni. Cuba tengok dekat internet pun, kat Google pun ada insya-Allah buku ni. Cuba cari. Dah ada terjemahan, dah jangan risau. Dia bukan bahasa Arab ni, bahasa Melayu ni. Bahasa Indon lah, bahasa Indonesia. Dah ada terjemahan dah pun insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okay, sama semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz.